Korang? Koranglah, siapa lagi? Jangan lupa subscribe dan tekan butang loceng. Nama Nadir bukan satu nama yang asing dan sudah pun mendirikan rumah tangga dengan seorang balu pejuang Palestin iaitu Rim Al-Minawi. Terbaru, Nadir menerusi platform Telegram tampil memberikan pandangan peribadinya sewaktu ketibaan pasukan Ustaz Abid Liu ke sana bagi menyampaikan bantuan. Ujarnya, coretan tersebut hanyalah sebagai teguran yang boleh dijadikan iktibar dan pendoman bagi semua pihak. Pada masa yang sama, dia menjelaskan walaupun tidak mengenali UEL secara dekat, namun dia amat mengagumi dengan usaha keras UEL dalam membantu mana-mana individu yang terkesan, termasuk mereka yang berada di bumi Gaza. Ujar Nadir, dia tampil memberikan penjelasan menerusi platform Telegram susulan menerima pelbagai persoalan, cacian dan fitnah daripada orang ramai yang sama sekali tidak mengenalinya. Secara peribadi, saya tidak pernah menyimpan perasaan dengki, iri hati, apalagi memperlekehkan perjuangan seseorang yang umum mengetahui adalah seorang insan hebat dan terkenal di bumi Malaysia. Penulisan ini hanyalah tidak lain sebagai teguran kasih sayang, iktibar dan pendoman untuk mendidik terutama bagi diri saya, tim EL dan semua yang terlibat. Terlebih dahulu, saya juga meminta maaf sekiranya kata-kata saya sebelum ini disalahertikan atau ditafsirkan oleh pihak media, tim EL dan masyarakat sebagai unsur-unsur dengki atau mengejek. Walau jauh sekali di lubuk hati saya tidak berfikir sedemikian. Sebaik tahu akan perkabaran kedatangan Ustaz Abid Liu ke Gaza, Nadir mengakui dia berasa gembira dan tidak sabar untuk berkhidmat bagi menjayakan misi bantuan ini bersama Ustaz Abid Liu. Jelasnya lagi, beliau telah dihubungi oleh tim Abid Liu iaitu Ustaz Zul yang bertanyakan prosedur yang perlu dilakukan bagi menyampaikan bantuan di bumi Gaza. Dengan segera saya terus menghentikan sementara kerja-kerja harian saya untuk mengutamakan penyediaan kertas kerja pak makanan secara terperinci dan menghantar semula kepada individu dari tim EL. Selepas beberapa hari tiada respon dan maklum balas daripada tim Abid Liu, maka saya meneruskan semula kerja-kerja bantuan saya daripada NGO lain dengan mengandaikan tim Abid Liu terlalu sibuk dengan bantuan di Malaysia disebabkan sekarang PKP. Bicara lebih lanjut, Nadir menjelaskan setibanya Ustaz Abid Liu bersama pasukannya di Mesir, dia juga beberapa kali menghubungi mereka namun tiada respon yang diberikan. Pada masa yang sama, Nadir turut mempersoalkan tindakan mereka yang mendiamkan diri dan menjelaskan lebih baik jika mereka menceritakan perkara yang sebenar di saat ratusan juta rakyat Malaysia yang risau akan keadaan Ustaz Abid Liu sepanjang menjalankan misi di sana. Sehingga rakyat Malaysia dan media menjadi risau tentang kehilangan hero Malaya, selama sebulan tim EL terus sepi. Timbul pula pelbagai spekulasi keselamatan terancam dan sebagainya, walaupun hakikatnya ia jauh dari kebenaran. Tim Abid Liu dimaklumkan rakan-rakan di Kairo masih di bilik hotel, boleh pergi bersiar-siar di kawasan pelancongan dan melawat piramid sambil menunggu usaha agar diberi kebenaran memasuki ke Gaza. Walaupun telah mendapat liputan luas media tentang perjalanan Abid Liu ke Gaza, seperti dijangka usaha mereka terbantut apabila keizinan tidak diberikan oleh pihak Mesir. Nadir menerusi tulisannya juga turut memaklumkan cara terbaik untuk memberikan bantuan kepada penduduk di Gaza adalah dengan membuat pembelian barangan keperluan di dalam pasaran tempatan di Gaza yang secara tidak langsung akan memberikan banyak kebaikan yang boleh dimanfaatkan terus kepada mereka yang memerlukan. Amat terkejut bila mana saya melihat di media sosial pembelian barangan bantuan 4 lori yang dibeli di Mesir untuk dibawa masuk ke Gaza. Sekiranya teguran kecil tidak dapat diterima, bagaimana umat kita ini bersatu untuk menjayakan misi lagi besar pada masa akan datang.
Persoalan lain pula timbul di mata masyarakat, bagaimana barang-barang yang sudah dibeli di Kairo tersebut? Adakah bantuan ini sudah berjaya masuk ke Gaza ataupun tidak? Setahu saya, ia masih lagi tersadai di Mesir berserta bantuan-bantuan lain yang tidak dibenarkan masuk lagi pun. Bukankah ia satu pembaziran? Saya menyeru pihak tim Abid Liu berani tampil memberi pencerahan dan penjelasan supaya tidak timbulnya bibit-bibit fitnah lain. Dengan memblok atau membuang komen-komen pertanyaan tersebut di media sosial, kalian tidak dapat menyelesaikan masalah pokok ini kerana tujuan asal misi ini adalah untuk membawa masuk bantuan tersebut. Selain itu, Nadir juga mendakwa bahawa Ustaz Abid Liu yang berada di sebelahnya sama sekali tidak menegurnya, apatah lagi bersalaman. Namun, dia masih bersangka baik dan menyatakan kemungkinan Ustaz Abid Liu kepenatan untuk sampai ke destinasi tersebut. Saya ditolak wakil Kementerian Luar untuk berada di barisan hadapan untuk menyambut rombongan, dan apabila turun dari bas, sebahagian tim bersalaman sedangkan separuh lagi termasuk Ustaz Abid Liu berjalan berjauhan daripada saya. Tidak ada sepatah kata pun dituturkan oleh seluruh tim kepada saya, melainkan bodyguardnya yang terus menegur dan membisik ke telinga saya. "Awak orang Malaysia kan? Jangan buat live ya. Kita dah ada Astro di sini." Pelik dan terkejut, ketika itu saya menyedari kehadiran saya tidak disenangi. Saya berjalan di belakang rombongan, cuba menjauhkan diri. Tetapi apabila Abid Liu diminta untuk duduk di kerusi VIP, wakil Kementerian Luar memanggil saya dan meminta saya duduk di sebelahnya. Saya menolak kerana tidak mahu menimbulkan suasana tidak selesa. Tetapi setelah dipaksa, saya akur. Setelah itu, mereka bangun untuk solat dan saya memerhatikan dari jauh, cuba memahami apa yang sedang berlaku. Beberapa keping gambar diambil untuk memaklumkan kepada pihak berwajib bahawa mereka telah selamat sampai. Tiba-tiba, bodyguard yang sama datang lagi. Ujarnya lagi, dia diminta untuk memadam segala gambar dan video yang diambilnya sebentar tadi dan berasa agak terkilan apabila diminta berbuat demikian. Susulan daripada kejadian itu, Nadir tidak lagi mengambil tahu akan segala perkembangan mereka walaupun telah dijemput oleh Kementerian Luar bagi meraihkan kehadiran mereka. Saya tidak minta dihormati, saya tidak minta dipuji. Cita-cita saya hanyalah untuk membantu dan berkhidmat sedaya mungkin menjayakan misi tim Abid Liu atau paling kurang dapat bersalaman dengan beliau. Tetapi saya ditegur dengan agak keras oleh wakil tim Abid Liu sehinggalah saya melenting. Lalu beliau meminta maaf dan menyebutkan hanya menurut arahan sahaja. Berbicara lebih lanjut, Nadir mendakwa cara yang digunakan oleh Ustaz Abid Liu secara tidak langsung memberikan kesan terhadap non-governmental organisation iaitu NGO yang ingin menghulurkan bantuan di bumi Gaza. Kerana kalau sebelum ini banyak NGO boleh masuk melalui cara lama bersama Miles of Smiles, kini mereka terpaksa menggunakan cara baru dengan membayar kepada syarikat dengan harga yang tinggi. Ini kerana hasil desakan dan kesungguhan pihak kerajaan membuat kerjasama Malaysia-Mesir hanya untuk melepaskan misi tim Abid Liu berjaya masuk ke Gaza. Tidak kira berapa pun kos yang perlu dibayar tanpa menghiraukan kesan besar selepas itu. Hasil desakan tersebut, mereka berjaya masuk dengan syarat penggunaan khidmat syarikat hala untuk masuk. Syarikat hala bukan rahsia untuk penduduk Gaza. Khidmat tersebut boleh digunakan oleh sesiapa sahaja yang mampu membayar kosnya, iaitu $1,200 satu orang untuk orang tempatan bagi perjalanan masuk dan keluar ke Gaza, dan dengan bayaran tersebut akan mendapat layanan istimewa tanpa perlu berhenti di banyak checkpoint dan berhenti di bottleneck, merentas terusan Suez yang biasanya mengambil masa 2-3 hari untuk dilalui.
Pada masa yang sama, Nadir turut bertanyakan adakah pihak Ustaz Abid Liu telah bersedia dalam memberikan penerangan kepada orang ramai jika barangan yang dibeli mencecah ratusan ribu dolar dan telah dibayar ke syarikat halal terdampar di Kairo. Di akhir coretan tersebut, Nadir mengakui sudah memikirkan lama untuk menulis tentang hal ini. Beliau juga bersedia untuk menerima sebarang risiko di atas isu yang agak berat berkenaan misi kemanusiaan pendakwah tersebut. Oleh itu, beliau menyeru agar pihak Ustaz Abid Liu berani tampil menjelaskan hal sebenar bagi mengelakkan netizen terus bertelagah dan semakin banyak fitnah akan timbul andai ia tidak didedahkan. Dah subscribe ke belum? Jangan lupa tekan butang loceng.